Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar. Jadi hari ini saya nak membentangkan penerangan berkenaan dengan soalan sukatan serakan data terkumpul untuk soalan 2, 4 dan 6. Jadi kita akan go through kepada 3 soalan one by one. So untuk soalan 2A, dia suruh awak lengkapkan jadual yang diberi. Jadi untuk lengkapkan jadual yang diberi ni saya rasa tak ada masalah untuk awak isi. Sebab kat sini dia tulis 1, lepas tu 2. Kemudian kita faham dia akan jadi nombor berturutan 3, 4, 5 dan 6. Manakala untuk yang had atas dia adalah kalau 1.9, 2.9 dia akan jadi 3.9. Semua ni dia akan berturutan sebanyak tambah 1. Okey, semua ni dia akan tambah 1. Okey, tambah 1, tambah 1 dan sebagainya. So untuk soalan ni awak boleh lengkapkan jadual mengikut apa yang diberi dalam soalan. So kalau biasanya jadual ni dia dah bagi sikit lah, jadi awak selesaikan sahaja. Okey, untuk mencari titik tengah kita kena tambahkan dulu nilai had bawah iaitu 1.0, kemudian dengan had atas 1.9, baru kita bahagi 2. Kita akan dapat 1.45. Sama juga pada jadual yang bawah dia tu 2.0 campur 2.9. Okey, campur dulu baru bahagi. Jangan dua je, satu-satu. So kita akan dapat benda yang berturutan 1.45, 2.45, kemudian 3.45, 4.45 dan seterusnya. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk soalan A, di mana kat sini biasanya 3 markah. Okey, next kita akan go kepada kelas mode. So untuk kelas mode kita akan tengok kepada kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Jadi kalau kekerapan tertinggi dia adalah 50, kita akan ambil kelas dia iaitu 4 hingga 4.9. So kita tulis kelas mode sama dengan 4 hingga 4.9. Untuk yang seterusnya, saiz selang kelas, macam tadi saya ajar awak, kalau kita go through kepada sebelah dia akan tambah 1, go through sebelah dia akan tambah 1, jadi kelas dia ada 5. Okey, saiz selang kelas 5 pula. Saiz selang kelas dia adalah 1, sebab kita tengok dia go through dia tambah 1 tambah 1, jadi dia akan saiz selang kelas tambah 1 sahaja ataupun 1 sahaja. Kalau dia tambah 5, jadi saiz selang kelas dia 5. Dia berbeza kat situ. So awak dah faham kat sini, jadi dia punya saiz selang kelas dia 1. Okey, kalau awak nak guna rumus sempadan atas tolak sempadan bawah pun boleh, tak ada masalah, tu lagi selamat. Okey, untuk cari sempadan atas awak boleh cari 1.9 campur dengan 2, kemudian bahagi 2. Okey, so awak boleh dapat sepadan atas 1.9 campur dengan 2, kemudian bahagi 2. So 1.95 lah. Okey, ni sepadan atas dia 1.95, ni sepadan atas dia 2.95, 3.95 dan seterusnya. Okey, itu adalah sepadan atas. Tapi untuk soalan ni kita tak nak cari sepadan atas. Okey, seterusnya soalan 3 dia tanya anggaran min. Min maksudnya hasil darab titik tengah kali kekerapan. Jadi awak kena darabkan antara kekerapan dengan titik tengah. Okey, awak letak titik tengah dulu, baru letak kekerapan. Jadi kalau dalam soalan ni kan dibagi titik tengah, awak letak dulu titik tengah dia 1.45, kemudian diikuti dengan 25, tambah dengan 2.45, 33, 3.45, 46 dan seterusnya. Okey, dan awak akan bahagi dengan jumlah kekerapan yang ada dalam soalan ni. So jumlah kekerapan tu awak boleh kira sendiri ataupun awak tambahkan satu persatu. Okey, so 25 campur 33 campur 46
campur 50, campur 44 dan campur 36. So hasil jawapan ni awak kira-kira sendiri. Gunakan mod yang saya ajar. Untuk kalkulator baru, awak tekan menu. Tekan menu, kemudian awak tekan 6 untuk statistik, kemudian awak tekan 1 untuk first variable. So awak wujudkan table frekuensi. Kalau frekuensi tu tak wujud, awak boleh tekan shift. Awak tekan shift dan awak tekan menu, dan awak pergi kepada statistik. Awak tekan bawah. Tekan bawah akan pilih statistik nombor 3. Frekuensi tu mesti on kan, baru ada table frekuensi. Dan sekarang ni awak letak titik tengah sebagai X. Manakala kekerapan adalah frekuensi. Dan sekarang ni kita nak cari jawapan untuk min. Kita tekan F5 ataupun option OPTN. OPTN, tekan first variable calculate, dan dia akan keluarkan 4.417. Bundarkan min. So dia akan dapat 4.417. Sorry, 4.147. Manakala untuk menggunakan kalkulator yang biasa, kalkulator biasa ni dia agak lambat sikit lah nak tekan. Tapi kalau kamu biasa tekan, insyaAllah kamu akan ingat nanti dalam exam. So untuk tekan kalkulator ni, pastikan awak masuk dalam mode SD. Pastikan tekan mode 2 kali dan awak tekan SD. Baru awak letakkan titik tengah 1.45. Kemudian awak tekan shift, koma, baru letak kekerapan. Sebelah shift koma ni, kalau ada koma dan nota bertindih ni, baru letak kekerapan belah kanan. Baru awak tekan M+ untuk save. Maksudnya dia save satu-satu. 2.45, koma, 33, M+, dan seterusnya. Yang ini awak kena tekan satu-satu supaya tidak tersalah type. Kalau awak salah type, awak tak boleh patah balik. Awak kena refresh balik kalkulator awak. Tu yang susah kalau kalkulator macam ni. Soalnya yang lama punya kan. Tapi dia bagus sebab kalau matrix kan, dia susah untuk kalkulator baru, tapi dia senang untuk kalkulator lama. Matrix ke, persamaan serentak ke. Kalau macam ni, kalkulator ni dia agak susah untuk semua, tapi untuk serta-serta dia senang. Maksudnya ada advantage untuk setiap kalkulator. Jadi bawah dia tu sebenarnya ada total 234. Dan sekarang ni awak akan dapat 234 pada N, dan awak akan tekan shift 2. Baru awak tekan 1 untuk min. So jawapan dia sama je, 4.147. Cuba guna kalkulator untuk hafal ataupun untuk biasakan diri. Macam zaman saya, memang saya tak guna kalkulator macam mod semua ni. Saya kira biasa guna kalkulator je. Memang guna kalkulator tapi tak guna mod lah. Sebab dulu soalan dia tak pernah tanya sampai variance CCMPY. Sebab dulu saya ambil matematik kan. Jadi kalau dulu kan zaman AdMath kan, dia tanya variance dengan CCMPY. Yang tu sebab saya tak ambil, saya tak biasa lagi lah guna kalkulator ni. Sejak explore buku awak ni, kira macam saya dah terbiasa gunakan mod ni. Jadi dah lama sangat, memang hafal dalam kepala. Dah tak perlu ikut dalam nota lagi dah. Dah memang ingat dah semua benda, nak teka apa dah tahu dah. So untuk variance soalan 4 ni, ambil balik daripada jalan kerja yang asal. Ni jalan kerja yang asal. Kemudian awak akan tolakkan dengan min. So untuk soalan ni, dia memang panjang sikit lah, awak nak kena salin. So saya saja je copy saja untuk awak cepat skip ni. Tapi jangan lupa untuk letak kuasa 2. Biasanya letak kuasa dekat titik tengah lah, sebab rumuskan dia X kuasa 2. Jadi X tu merujuk kepada titik tengah. So awak akan tolak dengan 4.147 kuasa 2. Saya letak warna merah supaya awak nampak. Berdasarkan kalkulator lama ni, awak boleh tekan balik sebenarnya. Awak boleh padam biasa, tapi jangan reset awak padam biasa saja. Awak tekan shift 2, baru awak tekan 2 untuk CCMPY.
Tapi soalan ni dia nak variance, so awak tekan kuasa 2 untuk Vn ni. Okay, awak letak macam ni, dan awak tekan sama dengan, dia akan keluarkan paparan 2.434. Okay, dan sisihan piawai awak akan dapat jawapan. Yang ini sebenarnya saya dah ajak memudahkan awak lah untuk buat soalan 6. Okay, so biasakan menggunakan kalkulator supaya nanti exam senang dapat 9 markah. Alright, so untuk tu awak boleh padam kuasa 2 ni untuk cari sisihan piawai, ataupun awak boleh tekan je balik semula shift 2 2. Okay, dan awak akan dapat 1.5 ataupun 1.6 lah, 1.6 ataupun 1.56, silap 1.56. 1.56 lah, 1.6 pula. Okay, 1.560. Dan untuk kalkulator lama ni awak tak payah tekan apa-apa, just OPTN sahaja, OPTN first variable calculate, dia akan keluar terus semua sekali jawapan. Dekat sini V kuasa 2 bermasuk variance, so 2.434. Okay, ni saya boleh besarkan. Okay, so 2.434. Manakala bawah dia V sahaja, dia bermasuk sisihan piawai iaitu 1.560. Okay, dia terus keluar jawapan. Jadi awak tak perlu risau lah untuk kalkulator baru tu. Okay, so ini adalah berkenaan dengan cara penggunaan kalkulator. Sekarang awak kena lakar graf untuk soalan C. Okay, untuk soalan C ni kena ingat ya, soalan ni kata poligon kegerapan. Soalan 2 ni berbeza dengan soalan 1 yang tadi. Soalan 1 ni dia cakap bina histogram, baru awak bina poligon. Maksudnya ada 2 graf dalam satu kertas graf. Tapi untuk soalan 2 ni ada satu graf sahaja, iaitu graf poligon. Okey, bukan histogram. Untuk pengetahuan pelajar, histogram tu yang rapat-rapat peta ni nama dia histogram. Okey, kalau awak tak ada soalan tak tanya histogram, awak akan lakarlah graf yang bentuk macam ni. Okey, graf yang berbentuk tajam macam ni. Atau ada kaki. Okey, dia ada kaki. Ini paksi dia, nampaklah macam gunung Everest. Alright, so untuk ni, kalau soalan dia cakap lukiskan poligon dan histogram kegerapan, maksudnya ada 2 graf dalam satu. Jadi awak kena lakar macam ni, lakar macam ni, macam ni, dan macam ni. Okey, so nampak tak dia punya perbezaan di kat situ? Dia ada 2 graf. Dia ada 2 graf. Okay, 2 graf. So hati-hatilah bila soalan cakap poligon sahaja, jangan lukis dua-dua, lukis satu je. Okey, so untuk kedua-dua graf ni memang masing-masing guna pembaris. Sebab untuk soalan poligon dengan histogram ni wajib guna pembaris. Jadi tak semestinya guna pembaris tu satu graf yang sama. Dia ada 2 nama kat sini. So tengok graf ni graf poligon, so lukis poligon graf macam ni jawapan dia. Okey, awak lukis dekat kertas graf, dan hasilnya awak akan dapat jawapan seperti ni. Kita nampak macam gunung sikit. Right. So untuk soalan poligon kegerapan atau soalan histogram, pastikan awak gunakan dekat sini titik tengah. Okey, awak gunakan titik tengah untuk pasti X. Okey, dan untuk ni adalah kegerapan sahaja. Jadi dia ada sifar yang dibagi dalam soalan, di mana okay, soalan tu dia cakap 2 cm kepada 1 meter. Okay, kita guna titik tengah, so memang sah lah dia sifar 1 kan, sebab selang kelas dia 1, saiz selang kelas dia. Yang ni kita tak tahu, tak payah fikir sangat lah. Untuk yang soalan ni dia kata sifar 10 untuk paksi mencancang. Paksi mencancang kan paksi Y, so awak gunalah sifar 10, 20, 30 dan 40 dan seterusnya. Alright, so untuk ni awak kena faham mengufuk tu paksi apa, mencacar tu paksi apa, dan apa paksi mengufuk ni. Paksi mengufuk ni dia kata M. So M merujuk kepada ketinggian, jadi kita tulis tinggi M. Dan paksi mencacar ni merujuk kepada batang tebu, jadi kita tulis batang tebu. Kalau awak tak nak tulis macam tu, awak tulislah okey, ni kegerapan, awak tulis kegerapan. Okey, kalau ni awak tak tahu, awak tulislah titik tengah. At least ada nama untuk paksi. Tapi kalau nak cantik, gunalah nama yang dia dah bagi kat sini, baru lengkap markah 4 markah kat situ.
Alright, so pastikan awak lakar dengan betul, plot jangan salah, dan jangan salah lakar. Ini graf wajib guna pembaris, dan untuk guna pembaris awak langgar je pada plot tu. Okay, dan plot dia sebenarnya ada dekat sini, kat sini, kat sini, sini, sini dan sini. Dia kena ada kaki juga. Kaki dia mesti 2 cm. Jangan buat 3 cm jauh. Okay, 2 cm. Kalau buat 3 tu saya bagi betul je lah, bonus je lah. Tapi kalau exam sebenar dia tak bagi awak kena buat kaki 2 cm. So ni pun kaki 2 cm juga. Okay, kaki mesti 2 cm. Alright. So untuk soalan D, okay, untuk soalan D kita akan lihat berdasarkan graf yang dilukis di graf C tadi, nyatakan bilangan batang tebu yang mempunyai ketinggian kurang daripada 4. So untuk tu awak kena tengok tinggi 4. So 4 dekat sini dia adalah 4.45. Betul? Ini adalah 4.45. Dia nak kurang daripada 4. So 4 mungkin kat sini. Okay, mungkin 4 kat sini. So dia nak lagi kurang. So awak tengok ada 1 plot, ada 2 plot, ada 3 plot. 3 plot ni awak kira berapa kekerapan dia, awak boleh dapat daripada jadual sebenarnya. Okey, awak boleh dapat daripada jadual. 3 ni merupakan plot yang pertama, plot yang pertama, plot yang kedua, plot yang ketiga. So plot pertama, kedua dan ketiga tu berada dekat sini. Plot pertama, plot kedua, plot ketiga. So awak tambahkan ke semua jawapan tu. Okey, 25, 33 dan 46. Alright. So awak akan tulis kat sini 25, 33 dan 46. So ada 104 batang tebu. Selesai untuk soalan poligon kekerapan atau soalan histogram. Jadi kat sini ada 15 markah. So hati-hati menjawab soalan. Soalan yang senang, easy, petik jari saja. Tapi jangan cuai, sebab biasa pelajar selalu cuai. Dah buat betul lah, dah faham dah, tapi cuai. Okey, so ini berdasarkan apa yang saya terangkan. So kita akan go kepada soalan 4. Okey, soalan 4 juga seperti biasa kena isikan jadual. Okey, so kita isikan jadual ni sama-sama. So nombor 5, kemudian nombor 10 diikuti dengan nombor 15, 20, 25, 30. So dah nampak dah saya selang kelas dia berapa. Tapi soalan ni dia tak tanya saya selang kelas lah. Dia, awak tahulah, dia saiz dia adalah 5 kan. So 9, 14, 19, 24, 29, 34. Okey, so sempadan atas ni bermaksud 9 campur 10 bahagi 2. Sebab dia nak lepas daripada 9 ni, apa dia? Okey, antara 10 ni dia nak lepas daripada 9 tu. So kita akan dapat 9.5. Okey, tak percaya awak boleh tekan kalkulator. Kira 9 campur 10 baru bahagi 2 akan dapat 9.5. Kemudian okey, 14 campur 15 bahagi 2. So awak dapat 14.5. So ni diikuti dengan 19.5, 24.5, 29.5 dan 34.5. Okey, so itu adalah sempadan atas. Sempadan bawah bermaksud belakang dia. So belakang dia tu awak kena carilah. So mungkin belakang dia adalah 4.5, ni 9.5, 14.5 dan seterusnya. Okey, so untuk sempadan bawah dia sebenarnya sama macam sempadan atas, tapi sempadan atas ni dia jawab dulu. Okey, 95, 95. Okey, 14.5, 14.5. Okey, dia macam delay sikit lah. Alright, so itu berkenaan dengan sempadan atas atau sempadan bawah. Okey, so kekerapan lenggokan ni kita start dengan kosong. So kita start dengan kosong. So kosong campur 7, 7 campur 9, 16 campur 10, 26.
26 campur 8, 34. 34 campur 6, 40. Tak tahu, tekan kalkulator. Alright, so kita tekan kalkulator sama-sama. Ok, start yang kosong. Kosong campur 7, 7. 7 campur 9, 16. 16 campur 10, 26. 26 campur 8, 34. 34 campur 6, 40. Ok, so itu adalah jawapan dia. Selesai untuk soalan A. Maka terus kepada soalan B. Ok, soalan B, cari anggaran min derma yang dikumpul oleh sekumpulan pelajar. Jadi kita kena cari min. Ingat ya, min adalah hasil darab titik tengah darab kegerapan. Dalam jadual, dia tak bagi pun titik tengah. Jadi awak kena cari titik tengah. Ok, awak boleh conteng sahaja. Ni tak ada markah. Ni conteng sahaja. Alright. So, untuk titik tengah dalam kelas ni adalah 5 campur 9 bagi 2. Jadi awak kira 5 campur 9 bagi 2. So, awak dapat 7. Ok. Kemudian 10 campur 14 bagi 2. Awak dapat 12. Kemudian 15 campur 19 bagi 2, dapat 17. So, benda ni akan berterutan 22, 27, 32. Ok. So, untuk tu awak boleh cari min terus. Min X. Ok. So, titik tengah darab kegerapan 7 kali kosong. Tambah, ni tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. 12 kali 7 tambah 17 kali 9 tambah 22 kali 10 tambah 27 kali 8 tambah 32 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cukup. Awak perkan semua ni dengan jumlah kegerapan 40. Macam mana kita nak tentukan 40 tu jumlah kegerapan, betul atau tidak? Dekat dalam soalan dia dah bagi dah. Tapi biasa dia bagi dah. Soalan ni dia tak bagi. Alright, so awak kena kira dekat sini 40. Alright. So hasil jawapan dia, awak boleh tekan kalkulator sama ada awak nak guna mode atau tidak. So saya nak guna mode, saya letak kalkulator baru ni sebab dia cepat. Ok. So saya tekan nombor 7, 12, 17, 22, 27, 32. 0, 7, 9, 10, 8, 6. Ok, F5. Tekan Tn. Tekan 3 untuk first variable, calculate. Ok, dia dapat min dia 21.63 ataupun 21.25. Easy kan? Alright, so untuk soalan C adalah soalan graf. Ok, soalan C sama juga, menggunakan skala 2 cm kepada RM5 pada paksi mengufuk. So paksi mengufuk adalah paksi X. Kita akan gunakan sempadan atas untuk OGIF. Ok, untuk OGIF sempadan atas untuk paksi X, dan 2 cm kepada 5 orang pada paksi mencancang untuk kegerapan longgokan. Ingat ya, OGIF kita gunakan sempadan X dan kegerapan longgokan sebagai Y. Jadi graf awak akan dapat graf tanpa menggunakan pembaris. Ni graf tanpa menggunakan pembaris. So awak jangan dan dilarang menggunakan pembaris. Ok, dilarang guna pembaris. Alright, so ini adalah jawapan dia, di mana sifir 5 untuk sepadan atas. Ok, sepadan atas start dengan 54.5. So sepadan atas start dengan 9.5, silap. Soalan berapa saya ambil ni? Soalan 3 silap ni. Soalan 4 sepatutnya. Ok,
Alright. Ni dah betul graf dia. Ok, so sini 9.5 diikuti dengan 14.5 dan seterusnya. Ok, sepadan atas. Dan untuk ni kekerapan lengkupkan dikena CV 5 juga, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Ok, awak pula macam biasa, dan seterusnya awak akan cari dia punya ni lah, garisan. Ok, awak lembutkan. Ok, so dapatlah garis. Dia bukan garis lurus je, dia lembut sikit. So untuk garisan ni, kalau untuk graf ni awak dapat 4 markah kalau betul 4 C pun betul, semua betul. Ok, so untuk soalan ni dia tanya apa? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil bermaksud awak kena cari Q3 tolak Q1. So Q3 dia adalah Q3 dia adalah 3/4 kali dengan jumlah kekerapan dia ada 40 orang. Ok, so awak akan dapat 30. Jadi daripada 30 ni Y 30, so X dia berapa? Ok, so kita tengok 30 dekat sini. So dia punya ni dia tertengah sikit kan. So mungkin dia dapat dalam 25, 26.5. Ok, dia dapat dalam 26.5 lah, macam tu, something lah. Hampir jawapan macam ni betul lah. Ok, mungkin kat situ saya tulis 27. Saya tulis 27 lah. Ok, so kat sini awak tengok 30 awak tarik. Ok, dia macam lebih sikit, saya lebihkan sikit. So dia dapat 26.5, 26, 27 lah. Ok, so untuk ni awak cari kualiti pertama, iaitu 1/4 darab dengan 40. So dapat 10. Dekat 10 ni Y 10, X berapa? Ok, awak kena cari X dia. So 10, X dia dekat sini. So 15.5, 16. Ok, awak dapat 16. So julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1, iaitu 27 tolak 16 sama dengan 15. 7 tolak 16, 11. Ok, silap. Ok, so ini adalah kuartil pertama, kuartil ketiga dan julat antara kuartil. Ok, now awak nak kena cari median. Ok, awak nak cari median. Median adalah Q2. So median Q2 sama dengan 2/4 ataupun 1/2 darab dengan 40. Dalam buku teks tulis 1/2 tau, tapi 1/2 tu datang daripada 2/4. Saya sahaja nak memudahkan awak. Ok, so Y sama dengan 20, X pun berapa? So kena cari. So kat sini 20. Ok, awak dapat kat sini. So jawapan dia adalah 16.5. Ok, awak dapat 16.5. Itu juga 16.5. 16.5. Tak, ni 20.5. 21.5. 21.5. 21.5. Ok, awak tengok graf awak. Alright, so cukuplah sampai median. Sekarang kita akan go through kepada soalan seterusnya, iaitu persentil P35. P35 bermaksud bermaksud 35/100. Sebab persentil tu adalah percentage, awak kena darabkan dengan jumlah kekerapan, berapa nilai dia. So 35/100 darab dengan 40, awak akan dapat 14. Ok, 14. So daripada tu Y14 berapakah nilai dia? So 14 dekat sini something lah. Ok, ni 14.
So tadi awak dapat di sini, okey, so 18.5. okey, awak dapat something dalam 18.5. Saya rasa semua ni senang je, cuma awak nak kena ingat je. Alright, nak pukul berapa, nak kena darab berapa. 40 ni boleh berubah tau. 40 ni ikut jumlah kekerapan. Kalau jumlah kekerapan tu ada 80 lah. Okay. So lastly adalah IV. IV ni kebat tau. Okay, yang ini saya nak kamu fokus. Alright, ratusan pelajar yang menderma lebih daripada RM24. So untuk tu Pak CS ni sebenarnya lebih kepada derma. Kalau dia kata RM24 dan lebih, okay, so 24 kat sini tau yang awak tanda di belakang sikit daripada 24.5 tu. Dia dekat sini. So awak dapat sini genap 25 orang. Okey, awak dapat genap 25 orang. Okay, saya tahu ramai mostly yang dapat macam ni, tapi dia kata dia nak yang lebih tau. Lebih maksudnya dia akan ke sini. Jadi orang tu juga akan jadi lebih. Dia akan jadi forward ke depan. Okey, forward di depan. Dekat sini. Orang yang macam ni, yang bayar lebih. Orang yang bayar kurang kena RM24 kat sini. Okey, orang yang bayar kurang tu dekat sini, yang petak ni. Tapi orang yang bayar lebih daripada RM24 tu dekat luar. Okey, luar kawasan. So kita nak tahu dia lebih, kita kena tahulah jarak berapakah orang start daripada 25 ni sampai 40. Okey, berapakah jarak antara orang ni. So 40 tolak 25 kita akan dapat 15. Okey, so kita akan buat 40 tolak 25 sama dengan 15. So daripada tu 15 daripada keseluruhan orang darab dengan 100, kita akan dapat 37.5%. Okay, so ini adalah hasil jawapan dia. Ada juga yang tadi dalam kelas buat 25 per 40 darab 100 dapat 67.5. Tak silap saya macam tu. Okay, jalan kerja awak dah betul, tapi awak lupa nak tolak sebab sebab saya tak explain dalam kelas hari tu. Tapi sekarang ni saya dah explain kan, jadi awak kena faham. Soalan ni dia leceh sikit. Dia leceh kalau awak kena faham lah. Kalau dia kata lebih RM24 derma, so derma tu kawasan lebih lah. Dia selalu lurikan kebersamaan. Ok, so itu saja soalan nombor 4. OGIF. Ok, soalan OGIF yang lain pun dia akan tanya lebih kurang macam ni. Sebenarnya soalan ni tak adalah sampai 15 markah. Okey, soalan ni 9 markah saja, atau soalan ni masuk dalam bahagian A, tapi saya saja bagi banyak kelompok macam ni sebab takut soalan dia keluar macam ni. Okey, risau. So, saya terus bagi je soalan bahagian C bagi kamu terus faham. Alright, last but not least, nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, soalan ni saya dah terangkan itu. So senang saja, awak kena cari CCM piawai terkecil, jadi itu lebih konsisten. Mesti ramai dapat buat. Okey, so kita tengok kita nak jenama X. Kita start dengan jenama X dulu kan. Okey, jenama X B3 B3. So untuk metode jenama S ni, sebelum tu awak kena ada titik tengah dulu. Lupalah. Okey, kena ada titik tengah dulu. Kosong campur 0.9, awak tekan. Lepas tu bagi 2, dapat 0.45. So sini 0.45, 1.45 dan seterusnya. Okay, ini adalah titik tengah dia. Okay, so kemudian awak tambahkan. First awak kena cari min. Ingat ya, flowchart kita cari min dulu, lepas tu variance, baru CCM piawai. So 0.45, 1.45, 2.45, 3.45 dan 4.45.
Okey, semua ni awak perkan dengan jumlah kekerapan. So jumlah kekerapan tu awak kena kira sendiri, ataupun malas kira pun tak apa, tak ada masalah. Awak just letak tambah saja. So 4 campur 10 campur 17 campur 20 campur 9. So hasil jawapan dia awak akan kira sendiri. Okey, kira guna kalkulator tau, jangan salah tekan. Okey, menu 6 1 0.45 1.45 2.45 3.45 4.45 5.45. Mana ada 5.45? Delete. Okey, 4 10 17 20 9. Alright, option first variable calculate 2.783. Kalau guna kalkulator biasa, awak boleh guna macam tadi lah yang saya explain. Yang tu lama sikit, jadi saya tak nak terangkan kat sini. So awak kena rujuk balik tadi tu, macam mana nak tekan kalkulator kalau awak lupa. So variance ni, okay, untuk variance awak boleh salin balik jalan kerja, salin serupa sama, tapi awak tambah kuasa 2 lah. Okay, tambah kuasa 2 dekat atas, dekat titik tengah. Kemudian tolak dengan min kuasa 2. Okey, awak akan dapat jawapan. So jawapan untuk variance adalah 1.256. Dan sisi ampere Y awak dapat 1.121. Okay, senang kan? Lepas tu perlu cari bateri jenama Y. Okay, start dengan 0.45. Okey, 0.45 dengan 10. Kemudian 1.45 dengan 21. 2.45 dengan 15. 3.45 dengan 8. Dan 4.45 dengan 6. So 10, 21, 15, 8 dan 6. Berapakah hasil dia? So untuk kalkulator ni dia senang tau. Boleh padam balik, tekan OPTN semula, lepas tu dia akan patah balik lah. So tukar kat frekuensi saja 10, 21, 15, 8 dan 6. So akan dapat 2.1. Lagi cepat kan? Sebab tu saya suka guna ClassWiz. Tapi entah, sebab SPM orang kata takut nak bawa sebab takut tak lepas. Tapi biasa lepas je. Okay, so tengok kat YouTube ramai cakap lepas. Kalau awak dah ada kalkulator lama, awak pakai je kalkulator lama. Kalau awak pakai kalkulator baru, kalau awak tak ada kalkulator, beli yang baru lah, saya suggest. So kalau nak bawa dua kalkulator pun boleh, tapi saya tak sure kalau lepas tu tak masa SPM bawa banyak sangat kalkulator. Okay, so ini adalah jawapan dia. So awak letak min kuasa 2, jangan lupa. So min kuasa 2 dia adalah 1.428. Itu 1.428 dan 1.195 sisi ampere Y dia. Okay, so 1.195. So bandingkan, okay, bateri jenama X lebih kecil sisi ampere Y dia. Jadi bateri jenama X lah yang lebih konsisten. Okey, soalan dia cakap
tentukan jenama bateri yang lebih tahan lama dan lebih baik. Okey, dia tak cakap pun bateri yang mana konsisten. Tapi untuk soalan macam ni, sebabkan dia 9 markah, dia tak spesifik, so awak fokuskan kepada siapa yang lebih konsisten. Okey, perbandingan dia antara soalan 6 dengan soalan 5. Okey, kenapa soalan 5.1 ni dia menggunakan min untuk bandingkan? Sebab dia cakap kat sini dari segi ketepatan tekanan angin. Tadi dia tak cakap pun dari segi apa kan. So dari segi apa ketepatan angin tu, dia ada bagi julat tau. Julat antara 11.3 hingga 11.7. Jadi daripada min variance dengan sisi ampere Y, cuma min sahaja yang kena dekat dengan 11.67 macam tu lah. So kita bandingkan dengan min je lah. Sebab tu kita katakan min kita boleh guna mengikut soalan, tapi lebih baik kalau awak bandingkan mengikut sisi ampere Y. Sebab sisi ampere Y tu sangat famous. Okey, jadi apa yang awak nak kena buat adalah awak bandingkan antara dua kelas, dan kita faham bahawa bateri jenama X lebih tahan lama lebih tahan lama dan lebih baik. Ikut je soalan tu, lebih tahan lama dan lebih baik. Kalau awak tulis lebih konsisten tak salah pun, betul je, tapi tak menepati kehendak sangat lah. Tapi tak strict sangat lah soalan ni, tak ada masalah. Cuma untuk suggestion, saya harap awak jawab ikut soalan. Kalau soalan tu tanya yang mana lebih lama, so itulah lebih lama. Okay, kalau dia kata lebih lama dan lebih baik, awak tulis dulu sekali. Kerana sisihan PY nya kecil ataupun lebih kecil berbanding. Kalau kita nak buat perbandingan, kita kena ada perkataan lebih kecil ataupun terkecil. Terkecil lagi selamat lah. Berbanding bateri jenama Y. Cukup lah. So ini adalah jawapan dia. Alright, so itu sahaja penerangan daripada saya untuk soalan 2, 4 dan 6. Memang agak lama sebab 3 soalan berturutan, 15 markah, 15 markah dan 9 markah. So hopefully awak dapat buat. Ini saya pada saya tak nak PDF kan, sebab jawapan saya dah ada dah rangka dah sesi awal, dan saya dah postkan pun dalam GC, so awak boleh tengok dan lihat. Alright, so jangan lupa siapkan tugasan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam malam dan selamat sejahtera.